Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan mempelajari cerita rakyat kebanggaan kita. Objektif kita pada hari ini adalah di akhir pembelajaran, murid dapat 11.1.5 menghuraikan cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat Malaysia. Baiklah. Apakah cerita rakyat? Cerita rakyat ialah cerita yang berbentuk cerita lisan. Ia disampaikan dari satu generasi ke satu generasi dan seterusnya menjadi warisan dalam masyarakat. Siapakah yang menyampaikan cerita rakyat? Cerita rakyat biasanya disampaikan oleh orang yang lebih tua seperti datuk, nenek, ibu bapa atau ketua masyarakat. Apakah gelaran yang diberikan kepada pencerita cerita rakyat? Dalam masyarakat Melayu tradisional, terdapat tukang cerita untuk mempersembahkan cerita rakyat, terutamanya dalam majlis keramaian. Mereka digelar sebagai penglipu lara, tok selambit atau awang batil. Apakah peranan cerita rakyat? Cerita rakyat disampaikan untuk berhibur dan mendidik. Di sebalik cerita rakyat terdapat mesej atau nasihat yang ingin disampaikan kepada pendengar. Cerita rakyat terbagi kepada beberapa jenis iaitu legenda, mitos, cerita asal-usul, cerita jenaka, cerita binatang dan cerita hikayat. Antara contoh cerita rakyat seperti Angan-angan Mak Jenin, Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang, Kisah 6 Orang Buta Melihat Gajah dan Doyan Budak Hidung Terbalik. Apakah pula maksud mitos, legenda dan hikayat? Mitos merupakan cerita yang mengandungi unsur-unsur sejarah awal kewujudan sesuatu suku bangsa atau kejadian-kejadian alam. Legenda pula menceritakan cerita yang bersangkutan dengan kisah-kisah yang bersejarah. Manakala hikayat menceritakan cerita riwayat atau sejarah hidup seperti Hang Tuah. Mari kita sama-sama mendengar kisah Angan-angan Mak Jenin. Mat Jenin. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung tinggallah seorang pemuda yang kuat berangan-angan. Namanya Mat Jenin. Pada suatu hari, Mat Jenin memanjat pokok kelapa untuk memetik buah kelapa. Dia sudah memanjat 10 pokok kelapa. Semasa memanjat pokok yang ke-11, Mat Jenin sudah mula berangan-angan. Upah memetik buah kelapa ini akan kubelikan 20 biji telur ayam kampung. Kemudian, Mat Jenin menyambung kerja memetik buah kelapa di pokok itu. Tidak lama kemudian, dia berasa letih. Mat Jenin pun bertenggek di atas pelepah kelapa yang separuh kering. Mat Jenin terus menyambung angan-angannya. Telur-telur itu akan aku eramkan. Kemudian aku belah ayam-ayamku dengan baik sekali. Apabila ayam-ayam kampung sudah besar, aku akan menjualnya. Wang jualan ayam itu akan kubeli beberapa ekor kambing. Mat Jenin terus berangan. Dia berangan untuk menjual kambing-kambingnya dan membeli beberapa ekor lembu pula. Selepas lembu-lembunya membiak, Mat Jenin akan menjualnya. Wang jualan lembu itu akan dibelinya beberapa ekor kuda. Kuda itu akan ditunggangnya semasa membawa lembu-lembunya meragut rumput di padang. Mat Jenin terus berangan lagi. Dia berangan bersia-sia dengan menunggang kudanya. Mat Jenin menjemput Tuan Puteri menunggang kudanya. Tuan Puteri bersetuju untuk menunggang kuda bersama Mat Jenin.
Tuan Puteri meminta Mak Jenin memacu kuda dengan lebih pantas. Oleh sebab laju pantas, kudanya tersalah lompat lalu terjatuh ke dalam perigi buta. Ketika itulah Mak Jenin tersedar bahawa dia sebenarnya terhenjut-henjut di atas pelepah kelapa. Mak Jenin terkejut apabila badannya melayang di udara. Akhirnya, Mak Jenin mendarat ke tanah dengan kedua-dua kakinya tercegat. Orang kampung terlopong melihat kejadian itu. Mak Jenin hanya mampu tersenyum. Orang kampung menyindirnya kerana kuat berangan-angan. Apakah pengajaran daripada kisah angan-angan Mak Jenin? Pengajaran daripada cerita ini ialah janganlah kuat berangan-angan. Jika kita hendakkan sesuatu, kita seharusnya berusaha dengan lebih gigih. Usaha itu adalah tangga kejayaan. Pandangan sudut positif. Walau bagaimanapun, jika kita hayati cerita ini daripada sudut positif, kita faham dan tahu bahawa Mak Jenin adalah seorang perancang yang bijak. Dia tidak mengimpikan agar kekayaan itu datang dengan mudah. Dia harus berusaha untuk mencapai cita-citanya bermula daripada bawah. Oleh itu, kita juga seharusnya bersikap demikian. Kita harus menjadi perancang yang bijak dan juga pelaksana yang mantap. Angan-angan itu tidak salah kerana ia sebahagian daripada cita-cita kita. Tetapi, haruslah diingatkan untuk terus berusaha gigih demi mencapainya. Ingatlah peribahasa bahawa yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Baiklah murid-murid, tugasan minggu ini adalah sila pilih cerita rakyat yang anda gemari, kemudian rekod video anda menceritakan cerita rakyat tersebut. Anda boleh menggunakan pelbagai teknik penceritaan untuk menjadikan video anda lebih menarik. Selain itu, anda boleh mengenakan pakaian yang bersesuaian dengan cerita anda. Tonjolkan bakat dan kebolehan anda bercerita. Selamat mencuba. Sila hantar video tersebut ke Telegram Kelas Sejarah 6 UPM.